Assalamualaikum dan salam satu Malaysia, Nasional 8 edisi 30 Julai bersama saya Wan Muhammad Mafisol dan saya Hazel Desmond. Berikut paparan utama malam ini. Malaysia sedia pertahankan Mekah dan Madinah. Tukar kerajaan bukan penyelesaian terbaik. Malaysia menyokong tindakan Arab Saudi meningkatkan kawalan keselamatan di Mekah dan Madinah susulan serangan peluru berpandu balistik yang dilancarkan Puak Shah Houthi Yaman berhampiran Mekah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan Malaysia menyokong usaha ketenteraan yang dilakukan Sekutu Arab Saudi terhadap ibu negara Yaman, Sana'a, susulan serangan kumpulan pemberontak itu. Katanya meski serangan Puak Houthi itu dapat dipatahkan, namun ia membimbangkan Malaysia kerana jemaah negara kini berada di dua kota suci itu bagi menunaikan ibadah haji. Tetapi bukan dengan cara mengorbankan kedua-dua kota suci, apatah lagi mengorbankan mana-mana jemaah haji daripada mana-mana negara. Islam adalah agama perdamaian. Dalam hal ini, kita tetap bersama-sama dengan kerajaan Saudi, khususnya His Majesty King Salman yang amat prihatin terhadap kebajikan jemaah haji yang telah mula berada di kedua-dua tanah suci itu sekarang. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid ditemui pemberita di Petaling Jaya. Terdahulu beliau merasmikan penutupan persidangan UMNO bahagian Kelana Jaya. Komitmen Malaysia untuk mempertahankan Mekah dan Madinah turut ditegaskan Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Beliau yang juga Menteri Tugas-Tugas Khas mengesahkan telah berhubung dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi, Putera Mahkota Mohammed bin Salman bagi berkongsi maklumat mengenai serangan itu. Bila ada kaitan dengan dua kota suci ini, kita tak berbelah bagi untuk bersama-sama dengan mereka mempertahankan Mekah dan Madinah. Sebab itu saya harap bahawa usaha ini akan berterusan dan kita kena buat perancangan yang rapi lebih-lebih lagi dalam musim haji ini. Beliau yang juga naib Presiden UMNO berkata demikian selepas merasmikan mesyuarat UMNO bahagian Tun Razak. Khamis lalu, Arab Saudi memintas peluru berpandu balistik 69 km dari kawasan Al-Wasliyah di wilayah Taif, Mekah. Peluru berpandu Balkan Burkan 1 dilaporkan dilancarkan pemberontak Syiah Houthi di Yaman. Menukar kerajaan sedia ada bukan jaminan dan jalan penyelesaian terbaik bagi menyelesaikan semua masalah. Malah tindakan itu dibimbangi akan lebih memudaratkan rakyat dan negara. Demikian tegas Perdana Menteri yang juga Presiden UMNO, Datuk Seri Najib Tun Razak. Beliau berkata rakyat harus mengambil pengajaran daripada peristiwa Arab Spring yang menyaksikan banyak negara Asia Barat bergolak. Macam MB sebut tadi, Arab Spring, ya, doktor saya di Dr. Azhari di IJN beritahu saya ada dia punya patient dia, ada yang datang jumpa dia, orang Iraq. Bila ditanya, ya, mana lebih baik, sekarang ke dulu, dia kata. Dia tanya pesakit dari Iraq bila datang jumpa dia, Dr. Azhari namanya, di IJN, dia tanya, mana lebih baik? Dia kata, seburuk-buruk Saddam Hussein, dia kata, lebih baik zaman Saddam Hussein daripada hari ini. Sebab apa, dia tanya? Sebab sekurang-kurangnya saya ada kerja. Sekurang-kurangnya anak saya boleh ke sekolah. Sekurang-kurangnya ada makanan atas meja saya. Sekurang-kurangnya ada keamanan. Tengoklah, hancur segala-galanya. Hancur lebur Iraq hari ini, dia kata. Itu dia. Menukar kerajaan, menjatuhkan kerajaan, tidak menjanjikan keadaan yang lebih baik.
Datuk Seri Najib merasmikan persidangan perwakilan UMNO bahagian Lipis Pahang. Hadir bersama pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Datuk Seri Adnan Yaakob dan Ketua UMNO bahagian Lipis Datuk Abdul Rahman Mohamad. Perdana Menteri menegaskan Kerajaan Barisan Nasional BN terbukti berjaya merealisasikan banyak projek ekonomi berimpak tinggi di bandar dan luar bandar serta aspek kebajikan rakyat senantiasa diberi perhatian. Sehingga hari ini, pakar-pakar ekonomi, saya terbaca dalam surat khabar ini, kata Malaysia sekarang ini sudah terlepas daripada perangkap negara middle income trap, dia kata. Ya, satu lagi kejayaan kita. Dalam World Economic Forum sebut, Malaysia ini negara ke-25 paling berdaya saing di dunia. Majalah Forbes antarabangsa, Malaysia ini destinasi pelaburan terbaik di Asia. IMF, World Bank telah revise dia punya unjuran perkembangan ekonomi negara kita. InsyaAllah dia kata tahun ini boleh menghampiri 5% hari ini. Tahun ini. Ya. Siapa kata kita ini negara gagal? Kenapa kita perlu menukar kerajaan? Datuk Seri Najib juga menegaskan pendirian pengerusi Parti Peribumi Bersatu Malaysia PPBM Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk tidak kembali ke pangkuan UMNO tidak sedikit pun akan menjejaskan kekuatan parti itu. Ini kerana kekuatan utama UMNO bukan terletak kepada individu maupun presiden tetapi ditunjangi perpaduan dalam kalangan 3 juta anggotanya di seluruh negara. Menurut beliau, sejarah UMNO telah membuktikan parti itu terus kukuh meski pengasasnya Datuk Onn Jaafar sendiri pernah meninggalkan parti itu. Datuk Seri Najib turut menempelak Tun Dr. Mahathir yang sering membuat serangan terhadap dirinya sedangkan Tun Mahathir sendiri gagal ketika mentadbir dengan mengalami kerugian berbilion ringgit. Dia tak peduli sangat pengangkutan awam. Tak. Semua kena bail out. LRT bail out, kerajaan. Monorail kena bail out, bas kena bail out. Semua kena bail out. Semua gagal. Tapi kita berjaya menyiapkan MRT dengan kos yang lebih rendah daripada bajet. Dia gagal. Proton dia gagal. Tadi Tok Nan sebut, Proton ni saya kena selamatkan. 1.5 bilion pinjaman mudah, duit rakyat bagi pada Proton. Tambah lagi, tak cukup lagi, tambah lagi 1.5 bilion. Tambah lagi. Ini tak sebut Pawajar rugi, emas rugi. Apa lagi rugi? Banyak rugi, bakun lagi. Sementara itu, kehadiran anggota jawatan kuasa PAS Lipis Mahyudin Ghazali ke persidangan perwakilan UMNO bahagian Lipis hari ini mencuri perhatian anggota UMNO termasuk Presiden Parti yang hadir bagi merasmikan persidangan itu. Datuk Seri Najib yang dimaklumkan tentang kehadiran pemimpin PAS tempatan itu berkata belum pernah berlaku dalam sejarah apabila pemimpin PAS datang ke Majlis Perasmian Mesyuarat UMNO. Difahamkan kehadiran Mahyudin Ghazali atas tugas beliau sebagai imam Masjid Kampung Tempoyang yang menerima peruntukan 1.5 juta ringgit untuk tujuan baik pulih. Dan ketika merasmikan persidangan UMNO bahagian Maran, Datuk Seri Najib berkata parti itu mempunyai falsafah dan pengisian jelas yang menjadi faktor UMNO kekal, paling konsisten dan berjuang sejak sekian lama dalam membela bangsa, agama dan negara. Mengikut seorang sarjana sains politik terkenal, kalau kita kaji sains politik, seorang bernama Alexis de Tocqueville, orang Perancis. Mengikut pada Tocqueville, yang pernah menulis sebuah buku berjudul Demokrasi in America. Dia mengatakan bahawa ciri-ciri parti politik yang hebat, apa dia?
ciri-ciri parti politik yang hebat adalah parti politik yang berteraskan falsafah, ideologi dan substans perjuangan yang jelas. Sementara itu, tegas Datuk Seri Najib UMNO mempunyai rekod cemerlang dalam pemerintahan negara. Tegas beliau, sejak ditubuhkan pada 1946 dan mula memerintah negara pada kemerdekaan 1957, UMNO telah berjuang untuk negara dan rakyat. Pelbagai kemajuan, infrastruktur dan pembangunan telah dibawa UMNO untuk kemudahan rakyat. Kita akan terus berjuang kerana apa? Kerana kita sayang dan kasih kepada parti UMNO kita ini. Kalau tiada UMNO, cuba tuan-tuan pejam mata sejenak. Cuba tutup mata sejenak, bayangkan Malaysia ni tanpa UMNO. Kepada siapa kita nak bergantung harap? Di mana lembayung kita boleh dapat berteduh? Di mana batang kita boleh bersandar? Di pada mana kita boleh bermanja? Datuk Seri Najib turut meluluskan peruntukan RM3 juta untuk pembesaran Dewan UMNO Pekan Tajau. Naib Presiden UMNO yang menjalankan tugas-tugas timbalan Presiden Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan UMNO Selangor supaya mengetepikan politik asabiah jika mahu merampas semula negeri itu daripada pembangkang. Selain mengingatkan UMNO Selangor supaya bekerja lebih keras, beliau menegaskan pilihan raya umum ke-14 peluang terakhir UMNO dan Barisan Nasional BN merampas negeri itu selepas gagal pada PRU 12 dan PRU ke-13. Ianya juga ada similarity atau kesamaan dengan perkahwinan politik. Kita telah ditalakkan dengan talak satu dalam PRU ke-12. Kita juga telah ditalakkan dengan talak yang kedua dalam PRU ke-13. Kalau kita mahu rujuk semula, yang kita tidak mahu talak bain, tetapi sebaliknya talak raj'i, maka di dalam PRU ke-14 kita tolak talak yang ketiga, kita mahu menang dan kita rampas semula negeri Selangor ini. Beliau merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Sabak Bernam. Timbalan Perdana Menteri dalam pada itu menasihati anggota BN Selangor supaya menerima sesiapa sahaja yang bakal menjadi calon pada PRU akan datang dan tidak melakukan sabotaj sekiranya individu yang diharapkan menjadi calon tidak terpilih. Akhirnya siapa yang membayar harga? UMNO dan Barisan Nasional membayar harga sebab kita main politik asabiyah yang sempit. Kita berterima kasih pada rakan-rakan NGO kita. Datuk Liang, Datuk Atiang, mereka tak ada kepentingan. Mereka ada di sini kerana mereka mahu membantu dan menyokong jentera kita untuk dimenangi semula di Sabak Bernam dan tempat-tempat lain di Selangor. Hadir bersama pengerusi Perhubungan UMNO Selangor Tan Sri Noh Omar, Ketua UMNO bahagian Sabak Bernam Datuk Muhammad Fasiah Muhammad Fakih, serta 5,000 perwakilan serta jentera Barisan Nasional. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM hari ini membuat laporan polis berhubung dakwaan kononnya pihak berkuasa itu mengesahkan tiada unsur rasuah dalam kes Jabatan Air Negeri Sabah JANS. SPRM dalam satu kenyataan menyifatkan dakwaan itu mengelirukan masyarakat dan ia dikesan di media sosial sejak semalam. SPRM menegaskan kes terbabit telah didakwa di Mahkamah hujung tahun lalu dan akan disebut semula 8 Ogos ini. Perbicaraan yang sedang berlangsung bukti SPRM tidak pernah mengeluarkan kenyataan seperti didakwa. Justru SPRM akan memantau dan mengkaji segala berita tidak sahih di media sosial bagi memastikan tiada pihak cuba mencemarkan nama baik badan itu.
Laporan polis yang dibuat di Ibu Pejabat Polis IPD Putrajaya pagi tadi itu disahkan Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM Dato' Azam Baki. Kes membabitkan JANS mendapat perhatian ramai ekoran penemuan sejumlah besar wang tunai di rumah suspek. Ini pula isu pembelian sebuah hotel di Kuching, Sarawak oleh Felda Investment Corporation FIC. Seorang pengarah syarikat direman 6 hari bagi membantu siasatan. Perintah reman sehingga 4 Ogos itu dikeluarkan Magistrate Nik Isfahani Tasnim Wan Abdul Rahman selepas SPRM mengemukakan permohonan itu di Mahkamah Magistrate hari ini. Pengarah syarikat itu yang juga merupakan pemilik hotel tersebut ditahan di pejabat SPRM Kuching pada 1.30 tengah hari semalam. Dia adalah seorang daripada 3 individu yang ditahan SPRM bagi membantu siasatan. 2 lagi lelaki ditahan di pejabat SPRM Putrajaya selepas memberi keterangan. Kedua-duanya yang berumur 47 dan 51 tahun merupakan pengarah sebuah syarikat yang dilantik sebagai ejen untuk menguruskan pembelian hotel berkenaan yang disyaki dibeli dengan harga jauh lebih tinggi daripada harga pasaran. Sehingga kini Kementerian Kerja Raya masih belum menerima sebarang laporan kajian mengenai pembinaan projek terowong dasar laut dan jambatan ketiga seperti yang dicanang Kerajaan DAP Pulau Pinang Jun lepas. Menterinya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata kerajaan negeri itu di bawah pimpinan Lim Guan Eng perlu menghantar laporan berkenaan jika mahu mendapat kelulusan untuk pembinaannya. Datuk Seri Fadilah berkata demikian mengikut perjumpaan pada Mac lepas dengan Guan Eng dan Exco Kerajaan Negeri, konsultan serta kontraktor bagi 2 projek itu. Mereka memberitahu semua kajian itu telah 80% siap. Namun setakat ini pihaknya belum menerima apa-apa laporan kajian berhubung 2 projek tersebut. Kena buat design, nak buat kajian, tapi kalau orang berjanji, kalau ikut kita kena tunaikanlah. Macam kita tunai janji buat jalan ni, kita tunai kan. Janganlah dah buat kajian, dah bayar dah tapi tak buat apa-apa. Kesian rakyat Penang. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan di tapak projek naik taraf Jalan Bayan Lepas pada siri jelajah FT Rotpedia Zon Utara. Sementara itu, projek naik taraf Jalan Persekutuan FT 006 2 lorong kepada 4 lorong dari Teluk Kumbar ke lapangan terbang Sepuluh Pinang dijangka siap Disember ini. Projek bernilai RM207 juta itu bakal memberi manfaat kepada penduduk Bayan Lepas, Teluk Kumbar dan balik pulau. 8 projek perumahan rakyat PPR dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan di Kelantan dengan 6 sedang dibangunkan manakala 2 lagi bermula tahun depan. Menteri Perdagangan Terbangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata menerusi PPR, Kerajaan Persekutuan memberi subsidi RM150,000 kepada pemilik. Sekaligus membuktikan rakyat Kelantan cukup bertuah walaupun ditadbir pembangkang dan menafikan dakwaan negeri berkenaan dianaktirikan. Dengan pemberian subsidi itu, pemilik hanya perlu membayar rumah PPR dengan harga RM35,000 sahaja, sedangkan harga pasaran semasa bagi rumah tersebut mencecah RM300,000. Beliau yang juga pengurusi Majlis Tindakan Persekutuan Negeri MTPNG berkata kerajaan negeri yang ditadbir PAS tiada program seperti kerajaan pusat untuk menyediakan keperluan bagi memenuhi keperluan rakyat Kelantan. Saya nak maklumkan bahawa ini merupakan salah satu daripada 2 projek terbesar Kerajaan Persekutuan di Kelantan ini dalam bidang perumahan. Jadi Kelantan tidak dilupakan. Sebenarnya peruntukan yang telah pun ataupun 6 projek sudah pun berjalan di Kelantan ini. Beliau ditemui media sempena lawatan turun padang bagi meninjau status pelaksanaan projek PPR di Wakaf Mek Zainab Kota Baru. Hadir bersama pengarah Jabatan Pembangunan Persekutuan JPP Kelantan Yahya Mahmad. Majlis Pecah Tanah projek PPR tersebut telah disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada 13 Mac 2013. Sumpah dilafazkan, seumur hidup taat setia takkan luntur. Biarpun sudah bergelar veteran, perjuangan mempertahan kedaulatan negara tetap subur. Ikuti laporan yang disediakan Nur Hidayah Anwar menyelusuri semangat pahlawan negara sempena sambutan Hari Pahlawan esok.
Biar putih tulang tapi jangan putih mata. Kata-kata semangat keperwiraan itu antara yang paling terpahat dalam hati setiap warga tentera, sama ada darat, udara maupun laut. Hari Pahlawan yang disambut setiap tahun bukan hanya demi menghargai perjuangan anggota yang sedang berkhidmat, mana turut mengingati jasa serta pengorbanan hidup dan mati yang pernah dicurahkan mereka walaupun selepas bersara. Meski perjuangan dilalui dengan perit dan getir, darah Satria tetap terus mengalir. Akan mengharumkan nama baik Beri Hijau hingga ke akhir hayat. Itu. Jadi sumpah tu kami pegang sampailah kami walaupun dah bersara, terpaksa memang kami akan, sebab semangat juang yang takkan itu adalah yang kami rasa sebagai seorang anggota komando. Sama juga pada anggota ATM yang lain. Malah mereka sanggup kembali dipanggil bertugas jika keamanan negara diancam bahaya. Saya tugas 18 tahun tu banyak manis pahit tapi no complaints lah. Kalau diberi peluang saya akan tugas lagi juga. Kalau hari ini dipanggil pakai uniform saya akan pergi juga sebab kita dah dalam darah daging kita taat setia kepada negara. Perjuangan mereka merentasi zaman, namun pastinya nyawa jadi taruhan. Sebagai perhormatan, keberanian mereka di medan tempur diiktiraf. Kita dapat satu musuh hasilnya, kita dapat satu musuh bunuh dan 3, termasuk saya 4 orang cedera. Kena TUDM itu jam datang dari Butterworth tu, dapat datang untuk bantuan untuk bawa ekstrak kita keluar dari tempat itu. Jadi 3 anggota keluar, saya keluar kemudian last. Jadi semua yang cedera itu kita semua selamat. Menuju zaman milenia, ada yang mempertikai pengorbanan mereka. Sedangkan musuh sentiasa ada dan memberi ancaman meski dalam pelbagai bentuk. Orang tak nampak tugas selalu. Itulah saya nampak pengalaman saya dekat situ. Lepas tu tengoklah kadang-kadang Abu Sayyaf lalu. Kan situ kat pulau tu. Kita tak boleh nak buat apa pasal sempadan. Ini sempadan. Sini Malaysia, sini Filipin. Dia lalu sini kawasan dia, kita tak boleh buat apa lah. Kecuali dia kacau kita. Dia lalu saja ejek je. Apa kita boleh buat? Memang benda-benda ni memang berlaku. Nyawa jadi taruhan. Keluarga ditinggalkan. Ganjaran tidak pernah setimpal. Demi sebuah tanggungjawab dan amanah, beban itu tetap digalas. Memetik kata-kata Perdana Menteri pertama, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, merdeka itu bukan sesuatu benda yang mudah didapati. Melainkan jika mendapatkannya melalui pengorbanan yang sebenar pengorbanan. Buat semua pahlawan negara, doa sentiasa mengiringi. Selamat menyambut Hari Pahlawan. Nur Hidayah Anwar untuk Berita RTM. Malaysia mengutuk pelancaran peluru berpandu balistik antara benua ICBM oleh Korea Utara pada Jumaat, pelancaran ICBM yang kedua dalam masa sebulan. Kementerian Luar dalam satu kenyataan hari ini menegaskan keingkaran Korea Utara untuk tidak menghentikan program nuklear peluru berpandu balistik menimbulkan ancaman besar kepada keamanan dan keselamatan antarabangsa. Malah tindakan itu terang-terang melanggar resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu yang berkaitan dan obligasi Korea Utara. Justru, Malaysia menggesa Pyongyang supaya menghentikan semua tindakan provokatif dan mematuhi resolusi Majlis Keselamatan PBB yang berkaitan demi kepentingan keamanan serantau dan global serta keselamatan. Malaysia juga menggesa Korea Utara dan semua pihak berkaitan supaya bertenang dan menyambung dialog untuk meredakan ketegangan dan mencari penyelesaian yang aman terhadap situasi di semenanjung Korea. Dalam perkembangan lain, Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman akan mengetuai delegasi Malaysia ke Mesyuarat Luar Biasa Terbuka Jawatankuasa Eksekutif Pertubuhan Kerjasama Islam OIC di Istanbul, Turki pada 1 Ogos. Mesyuarat akan membincangkan perkembangan terkini di Al-Quds Al-Sharif, terutama pencabulan Israel
terhadap kesucian Masjid Al-Aqsa dan keganasan terhadap rakyat Palestin. Menurut Wisma Putra, mesyuarat akan menyediakan platform bagi negara-negara anggota OIC untuk menunjukkan sokongan, perpaduan dan komitmen kepada perjuangan rakyat Palestin dan untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa sebagai tempat suci ketiga umat Islam. Juga memastikan persoalan Al-Quds Al-Sharif terus mendapat perhatian komuniti antarabangsa dengan tujuan mengenakan tekanan terhadap Israel supaya mematuhi obligasinya mengikut undang-undang antarabangsa dan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Dua kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di Makkah hari ini. Pesawat pertama yang membawa 278 jemaah selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Raja Abdul Aziz Jeddah kira-kira pukul 12.18 tengah hari tadi waktu Malaysia. Manakala kumpulan kedua seramai 420 jemaah mendarat kira-kira pukul 5 petang tadi waktu Malaysia. Fatil Hidayat Ghazali di Makkah punya butirannya. Ya, rakan-rakan di Angkasa Puri, terima kasih langsung dari Kota Makkah Al-Mukarramah dari perkarangan Abraj Al-Janadriyah, Ibu Pejabat Tabung Haji TH yang juga menjadi bangunan penginapan kepada kumpulan pertama jemaah haji Malaysia yang selamat tiba di Jeddah tadi, dibawa ke Kota Makkah ini dengan menaiki bas secara berperingkat. Keseluruhannya 278 jemaah selamat tiba. Alhamdulillah hari ini kurang seminggu, hampir seminggu selepas ketibaan jemaah pertama di Kota Madinah. Dan mereka menaiki pesawat Flynas XY06 mendarat di Jeddah kira-kira pukul 12.18 tengah hari tadi waktu Malaysia, dan setelah melalui pemeriksaan imigresen dan pengesahan oleh pihak Muassasah Arab Saudi di terminal, mereka akhirnya dibawa ke sini dengan jarak perjalanan yang ditempuh kira-kira 90 km, mengambil masa hampir sejam. Akhirnya selamat tiba di Abraj Al-Janadriyah, dan kita dapat melihat sendiri riak wajah. Abang, dari mana bang? Saya daripada Kajang, Selangor. Siapa nama abang? Muhammad Zaman. Muhammad Zaman bin Abdullah. Kali pertama menunaikan ibadah haji? Saya, kali pertama. Seperti biasalah, perasaan abang menjejakkan kaki di tanah suci. Syukur amat-amat kepada Allah SWT. Saya amat-amat bersyukur kepada Allah SWT dan sudah tentu saya amat tak boleh nak cakap apa. Air mata saja yang akan mengiringi saya sini selepas saya dapat tawaran. Allah Ta'ala menjemput saya mari sini. Tentunya saya amat gembira. Amat gembira dengan semua anggota-anggota petugas haji dan sebagainya. Kalau abang nak tahu, di belakang sana nampak, itulah Masjidil Haram. Apa rasa abang sekarang? Saya rasa sekarang saya nak pergi ke sana untuk saya nak buat semua amal ibadat di sana. Sekarang saya nak pergi, tapi oleh kerana masih ada lagi tugas di sini, kita sabar sekejap. Sabar kena banyak di sini, kena banyak bersabar. Tak apa bang, abang berdiri 800 meter sahaja dari Masjidil Haram dan akan menunaikan umrah yang pertama sebentar lagi. Kami ucapkan semoga abang memperoleh haji yang mabrur. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, itu saya kira gambaran perasaan kesemua jemaah haji, apalagi yang pertama kali berpeluang untuk menjejakkan kaki di tanah suci Makkah menunaikan rukun Islam yang kelima, sesuatu yang diidam-idamkan seumur hidup. Dan alhamdulillah dengan pertambahan kota haji kepada 30,200 jemaah tahun ini, banyak juga rayuan yang dikemukakan yang pada saat-saat akhir diluluskan, jadi mereka dapat melunaskan rukun Islam yang kelima. Alhamdulillah. Jadi kita melihat di sini masih lagi. Dari mana, Puan? Ampang. Nama Puan? Elis Rumalis Latif. Berapa lama menyimpan di tabung haji sehingga akhirnya dapat menjejakkan kaki di tanah suci Mekah atau menunaikan rukun Islam ni? Kurang 10 tahun. 10 tahun dan akhirnya tiba di sini hari ini. Jadi di belakang itulah Masjidil Haram. Jadi apa nak kata pada keluarga di Malaysia?
Jaga diri baik-baik. Doakan Umi dengan ayah kat sini. Dan kita semua doakan haji yang mabrur untuk Puan dan selamat menunaikan umrah yang pertama sebentar lagi. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu saja nampaknya secebis daripada perasaan para jemaah kumpulan pertama yang tiba di Kota Suci Mekah. Kita kembali ke Angkasa Puri untuk paparan berita seterusnya dan saksikan laporan haji setiap hari dalam berita dan jangan tukar saluran. TV1, Salam Baitullah 19 Ogos depan akan bermula. Kembali ke Angkasa Puri. Baiklah, terima kasih Fatil Hidayat di Mekah Al-Mukarramah. Kedudukan ekonomi negara yang baik berjaya menarik minat pelaburan langsung asing yang berterusan ke dalam negara. Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Mah Siu Kiong menyeru setiap pemain industri termasuk koperasi dan perusahaan kecil dan sederhana memanfaatkan peluang yang dijana hasil pelaburan langsung asing tersebut. Pelaburan dari semua negara akan bertambah baik. Juga dari Saudi Arabia telah meningkat, India telah meningkat dan China telah meningkat. So saya tadi ada sebut bahawa kita harap ada pihak politik yang mempolitikkan isu pelaburan. Okey, dari negara mana. Bagi saya itu negara mana pelaburan ada tidak mustahak. Yang pentingnya pelaburan datang. $1 pelaburan dari mana negara bagi saya pun sama. So kita jangan politikkan untuk sebab kepentingan diri, kita politikkan pelaburan. Sekarang bukan senang dapat pelaburan. Beliau ditemui selepas merasmikan Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan 2017 Koperasi Rakyat Berhad di Ceras. Platform pemecut usahawan utama LIP yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada Invest Malaysia 2017 bukan sahaja berperanan sebagai alternatif kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS untuk mendapatkan dana. Malah menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Berhad, Datuk Dr. Hafsah Hashim, ia juga dilihat sebagai platform untuk menonjolkan keupayaan syarikat PKS berdaya maju. Sebab itulah nama program ini adalah Leading Entrepreneur Accelerator Platform. Kalau kita dapat lihat dari segi senarai yang 11 yang telah pun dikenal pasti, mereka ni merupakan syarikat-syarikat yang menerima 5 bintang daripada SME Corp dan 4 bintang. Jadi ini bermakna bahawa skor yang diusahakan oleh SME Corp untuk kami mengukur prestasi syarikat itu telah pun menunjukkan dari segi dia punya impaknya kepada kebolehupayaan syarikat-syarikat. Dan saya pasti lagi apabila mereka telah mencapai 5 bintang dan telah pun dapat disenaraikan dalam lead market dan menyerlah dari segi kebolehupayaan mereka, ini menunjukkan bahawa mereka telah pun bersedia untuk meningkatkan lagi dari segi pembangunan syarikat itu kepada tahap yang lebih tinggi, iaitu pergi ke stock market ataupun kepada first board ataupun second board. Setakat ini, 11 syarikat PKS telah berhubung dengan firma penasihat bagi membantu mereka dalam proses penyenaraian di pasaran LIP. Perkembangan tersebut sejajar dengan pelan induk PKS menyasarkan peningkatan sumbangan sektor itu dalam keluaran dalam negara kasar. PKS merupakan tulang belakang ekonomi Malaysia meliputi 97% entiti perniagaan di negara ini. Bola sepak Piala Malaysia, 8 perlawanan berlangsung malam tadi. Dalam saingan kumpulan A, Negeri Sembilan berjaya mendapatkan kemenangan pertama apabila menewaskan pasukan Pahang 2-1 dalam pusingan kedua saingan Piala Malaysia. PKNP terus selesa di tangga teratas kumpulan A dengan kemenangan 4-1 ke atas T-Team. Jaringan gol pertama pasukan Negeri Sembilan pada minit ke-10 dilakukan oleh Fardirin Kadir. Pada minit ke-35, Negeri Sembilan sekali lagi berjaya menambah gol kedua hasil sepakan lambung Khairul Anwar Syarudin melewati penjaga gol pasukan Tok Gajah. Jawen Ho berjaya menjaringkan gol bagi pasukan Pahang pada minit ke-87. Dalam saingan kumpulan B, Felda United memastikan 3 mata penuh milik mereka dengan membelasah Kuala Lumpur 4-1.
Gol-gol The Fighters dijaringkan oleh Thiago Augusto Fernandes dan Ifidayo Olusegun Patrick Omosuyi. Gol Saguhati Kuala Lumpur hadir menerusi jaringan Guilherme de Paulo Lecrescio di masa tambahan perlawanan. Tamat perlawanan, Felda United 4, Kuala Lumpur 1. Badi kekalahan kepada Kedah terus menghantui Melaka United selepas sekali lagi tewas 2-6 kepada pasukan itu dalam aksi keempat kumpulan C di Stadium Hang Jebat, Kerubung malam tadi. Beraksi di laman sendiri jelas bukan kelebihan buat MU. Pada separuh masa pertama, skuad Lang Merah selesa mendahului 4-1. Walaupun Melaka United berjaya merapatkan jurang, bersambung babak kedua, Kedah berjaya menambah 2 lagi gol. Tamat permainan, Melaka United 2, Kedah 6. Sementara itu, dalam saingan kumpulan C, UiTM FC yang beraksi di laman sendiri terus menambah luka Kelantan dengan mencatat kemenangan 2-0. Kedua-dua gol The Lions hadir pada babak pertama perlawanan menerusi awang importnya dari Nigeria, Akani Sande, minit ke-6 dan ke-45. Aksi di Stadium Sultan Ismail Nasruddin Shah Kuala Terengganu pula menyaksikan tuan rumah Terengganu tewas kepada Selangor 2-3. Pada awal permainan, Terengganu mempamerkan penguasaan dan berjaya membuka tirai jaringan pada minit ke-23 menerusi Ismail Faruqi Ashari. Bersambung babak kedua, Selangor berjaya mengimbangi permainan dan kedudukan terikat 2-2 sehingga permainan hampir tamat. Namun, skuad The Red Giant berjaya memperoleh gol kemenangan menjadikan kedudukan 3-2. Selangor melonjak ke tangga teratas kumpulan D dengan mengumpul 10 mata daripada 4 perlawanan. Sarawak terus dirundung malang apabila tewas 0-2 kepada Johor Darul Takzim JDT di Stadium Negeri Kuching. Kelekaan pertahanan Sarawak mengundang padah apabila Muhammad Gadar yang tidak dikawal berjaya melepasi perangkat offside mudah menewaskan penjaga gol pada minit ke-41. Kapten pasukan JDT Safiq Rahim menambah jaringan kedua pada minit ke-75. Misi skuad Bujang Senang memburu 3 mata untuk membuka laluan kepusingan kalah mati kian tertutup dan kini kekal di tangga tercorot kumpulan D. Perak pula mengesahkan slot ke suku akhir Piala Malaysia selepas menewaskan PKNS FC 3-1 di Stadium Shah Alam. The Boss Gaurus kekal di kedudukan teratas kumpulan B selepas mengumpul 10 mata, manakala PKNS terus bergelut di kedudukan terbawah dengan 1 mata. Jaringan pembukaan Perak dilakukan oleh Yasir Pinto hasil sepakan penalti pada minit ke-28. Di babak kedua, Perak menambah jaringan melalui Nazrin Nawi dan bekas pemain import Kelantan Gilmar Da Silva. PKNS mendapat jaringan Saguhati menerusi Patrick Ronaldinho 6 minit sebelum perlawanan tamat. Ini pula menjelang KL 2017. Malaysia bakal cipta sejarah apabila muncul negara pertama menjadi tuan rumah tamasya Dui tahunan itu yang mengamalkan gaya hidup hijau. Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin sendiri yang mengilhamkan agar tamasya KL 2017 dijalankan bagi menerapkan budaya mementingkan alam sekitar. Seramai 1,000 sukarelawan bakal memainkan peranan mereka di setiap venue bagi membantu orang awam mempromosi gaya hidup hijau. Kesemua sukarelawan hijau KL 2017 terdiri daripada mahasiswa 5 universiti tempatan iaitu Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Malaya, Universiti Putra Malaysia, College Universiti Tuanku Abdul Rahman dan Teles University. So kita nak pastikan bahawa acara sukan sekarang ini adalah sahabat karib kepada konsep kebersihan melalui Green Volunteers kita. Selain daripada itu, sukacita saya umumkan bahawa setiap pemenang pingat akan diberikan benih pokok untuk ditanam di hutan kita. Khairi ditemui di Universiti Malaya pada sesi latihan sukarelawan KL 2017 pagi tadi. Seramai 2,607 pegawai dan anggota polis Diraja Malaysia PDRM terbabit sebagai sukarelawan dalam tamasya sukan C ke-29 Kuala Lumpur 2017 yang bermula 19 Ogos ini. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Bukit Aman, Datuk Seri Zulkifli Abdullah berkata, pegawai dan anggota berkenaan akan terbabit dalam pelbagai bentuk penugasan bagi memastikan kelancaran penganjuran tamasya Dui tahunan itu.
dan pihak PDRM juga membantu jawatankuasa SEA Games dengan menyediakan volunteer lah, ataupun sukarelawan seramai keseluruhannya 2,607 orang sukarelawan polis. Jadi PDRM dua-dua kita buatlah, dalam menjaga keselamatan baru kita bantu, dan kita juga membantu dalam menentukan kejohanan ini lancar dari segi teknikalnya dan segi menentukan semua sukan-sukannya dapat berjalan dengan teratur. Beliau bercakap pada sidang media selepas majlis penutupan pertandingan menembak International Practical Shooting Confederation IPSC Piala Ketua Polis Negara dan Terbuka Polis Diraja Malaysia PDRM 2017 di Markas Brigade Tengah Pasukan Gerakan Am PJA Ceras. Tambah Datuk Seri Zulkifli, selain sukarelawan, seramai 114 pegawai dan anggota polis juga turut menyumbang daripada segi teknikal untuk Tamasya KL 2017. 56 anggota juga mewakili negara sebagai atlet yang akan bertanding dalam 19 jenis sukan iaitu sepak takraw, hoki, futsal dan lain-lain. Lebih 300 peserta terdiri daripada orang ramai, pelajar Kolej Komuniti Bentong dan orang kurang upaya memeriahkan larian obor Sukan C dan Sukan Para ASEAN KL 2017 yang memasuki daerah Bentong, Pahang. Acara bermula di Flat Batu 1 Bentong dan berakhir di Pejabat Setiausaha Kerajaan SUSK Pahang, daerah Bentong. Pegawai daerah Bentong, Datuk Azhar Arsyad menjadi pelari terakhir yang membawa obor sebelum menyerahkannya kepada Wakil SUSK Kanan Menteri Pengangkutan Malaysia Jason Foo sebagai mewakili Ahli Parlimen Bentong. Negeri Selangor merupakan destinasi seterusnya larian obor KL 2017. Larian obor KL 2017 dijangka berakhir Ogos ini sekaligus menandakan bermulanya Sukan C ke-29. Dirancang dalam rancangan Malaysia ke-10 RMK10, projek persimpangan bertingkat alur pongsu dalam daerah Krian di Perak kini mampu merangsang pembangunan dan pertumbuhan sosioekonomi masyarakat setempat. Segmen Negaraku meninjau projek itu selepas setahun dibuka bersama-sama wartawan Nur Ain Abu Bakar. Kalau dahulu kawasan ini dipenuhi dengan tanaman kelapa sawit, namun kini masyarakat setempat boleh berbangga dengan pembinaan persimpangan bertingkat alur pongsu yang telah dibuka kepada orang ramai sejak 7 Jun tahun lalu. Persimpangan yang menghubungkan secara terus kawasan alur pongsu Baganserai dan Selama ini bukan sahaja dapat memendekkan tempoh perjalanan, namun turut berupaya menjana pertumbuhan ekonomi kawasan sekitar dengan lebih pantas. Persimpangan bertingkat alur pongsu terletak di kilometer 181.4 antara persimpangan bertingkat Bukit Merah dan Bandar Baharu, Tebu Raya Utara Selatan. Dengan kos kira-kira RM100 juta, pembinaannya mampu memendekkan tempoh perjalanan sekaligus memudahkan pengguna untuk berulang-alik ke Ipoh dan Pulau Pinang. Dianggarkan 10,000 pengguna melalui persimpangan tersebut setiap hari daripada keseluruhan penduduk Baganserai seramai 250,000 orang. Ada banyak. Belum tur ni dibuat, lalu keluar ikut tur Bukit Merah. Jauh lah kalau nak pergi taping, Baik Winter apa semua. Ada tur ni dekat sikit kalau nak balik kampung kan. Selalunya kita akan exit dekat Bandar Baru atau Kemunting. Exit Alfonso ni di antara Kemunting dengan Bandar Baru. So lagi jimat lah. Kerana selama ni kalau kita nak pergi ke utara, kita terpaksa masuk tu Jawi. Dan di mana agak jam lah. Dan masa yang diambil untuk sampai lambat sikit. Pembinaan persimpangan bertingkat ini turut memberi tempias positif kepada pembangunan kawasan sekitar dari segi peluang pekerjaan dan perniagaan. Beberapa projek sedang dirancang untuk di sini, antaranya projek perumahan mampu milik dan pusat perindustrian oleh Perbadanan Kemajuan Negeri Perak, PKMP dan MK Land yang dijangka siap 3 tahun lagi. Ia selaras dengan objektif RMK11 untuk menjadikan Lembah Beria sebagai bandar metropolis yang mengandungi komponen pembangunan komersial dan industri. Jalan daripada Baganserai ini ke interchange itu terlalu kecil. Perlu di-upgrade lebih besar dan juga aksesori jalan lah, lampu jalan dan sebagainya perlu. Ini untuk keselamatan. Kerana dari hari ke hari ramai orang menggunakan interchange ini.
Penyediaan infrastruktur awam yang baik ini juga selaras dengan bidang keberhasilan utama KRA Perak Aman Jaya iaitu meningkatkan jaringan infrastruktur dan kemudahan awam. Nur Ain Abu Bakar dan juru kamera Siti Hajar Muhammad Saleh, segmen Negaraku untuk Berita RTM. Lanyard atau tali lencana pengenalan diri berbeza warna untuk jemaah buat julung kalinya diperkenal tabung haji TH bagi melancarkan operasi musim haji ini. Pada masa sama, 24 bangunan penginapan di Mekah sudah tersedia untuk jemaah haji Malaysia dengan 13 maktab sedia menguruskan jemaah yang ramai ekoran pertambahan kuota haji. Laporan Fatil Hidayat Ghazali di Mekah Al-Mukarramah. Kawalan operasi kesemua bangunan penginapan dan maktab dibahagikan kepada 5 zon sejajar saiz operasi pengendalian 30,200 jemaah yang lebih besar berbanding 22,300 jemaah tahun lalu. Justru bagi memantapkan kawalan pergerakan jemaah Malaysia, pihak tabung haji TH memperkenal tali lencana pengenalan diri dalam 13 warna bagi membeza-bezakan jemaah mengikut 13 maktab masing-masing. Tujuannya bagi memudahkan pemantauan unit peronda TH di Masjidil Haram yang berfungsi sebagai penunjuk arah. Jadi peronda tu kita dah kenal pasti lebih kurang 5 atau 6 stesen untuk mereka berada dan juga ada tim yang akan meronda lah di sekeliling Masjidil Haram. So tugas mereka adalah basically untuk mengenal pasti kalau mengenal pasti jemaah haji kita. Senanglah sebab kita senang nampak daripada lanyard dan sebagainya. Dan kita akan membantulah kalau ada yang tersasar. Kadang-kadang mereka cuba perlu direction aja. Kita cakap arah sini dia boleh jalan. Sebab Masjidil Haram tu bulat kan. So kita just pastikan mereka ikut arah yang benar, yang sebetulnya lah. Tambah timbalan Ketua Rombongan Haji Malaysia Nurin Anwar Syamsuddin, jemaah turut digalak bersikap kendiri dan saling bantu-membantu selain peka dengan jadual yang ditetapkan TH. Kalau jemaah sendiri ada sikap untuk kendiri dan mengendalikan diri sendiri adalah lebih mudah untuk mereka. Kita juga menyarankan mereka untuk kenalan di kalangan rakan sebilik dan saling membantu. Kadang-kadang ada yang uzur, ada yang muda dan selalunya yang muda ni kita mintalah untuk mereka membantu rakan-rakan sebilik mereka yang lebih tua, ada respect nak ke masjid dan sebagainya. Jemaah Malaysia di Mekah ditempatkan di maktab 74 hingga 87 yang diberikan kod warna berbeza dengan bangunan penginapan masing-masing terletak antara 500 hingga 900 meter dari Masjidil Haram. Abraj Al-Janadriyah yang terletak di Zon A menjadi ibu pejabat perkhidmatan TH di sini yang turut menjadi bangunan penginapan 2 kumpulan pertama jemaah Malaysia yang tiba di Mekah. Zon B, C, D dan E meliputi kawasan Ajiyat Quraisy, Ajiyat Bir Balilah, Misfalah dan Hafair. Dari Mekah, Fatil Hidayat Ghazali dan juru kamera Muhammad Suhaimi Mahmud melaporkan untuk TV1. Program Suspended Meals merupakan antara projek khidmat sosial pemberian makanan percuma yang diteruskan sepanjang tahun oleh para pelajar UiTM Cawangan Melaka. Ia bukan sahaja meningkatkan kesedaran umum dengan pembabitan pelajar universiti secara langsung bersama masyarakat, malah ia juga bagi membantu golongan yang memerlukan. Laporan wartawan Nurul Diana Muhammad Sani. Projek Suspended Meal telah 45 kali diadakan dalam beberapa siri program berbeza sepanjang 19 bulan membabitkan kawasan sekitar kampus UiTM Cawangan Melaka. 26 Julai lalu, siri terbaharu program berkenaan meraikan lebih 152 anak-anak fitrah Cawkit di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih di Ibu Negara. Lebih menarik, kolaborasi hikmat sosial ini dilakukan bersama I Am Fitman antara usaha penyanyi Faizal Tahir berkait kerja-kerja amal. Menurut pengasas projek Suspended Meal UiTM Cawangan Melaka, Syafizah Abdul Wahab, ia adalah kerjasama kedua di mana sebelum ini mereka bergabung dalam satu program Feed the Homeless di Pusat Transit Gelandangan KL Jun lalu. Walaupun pelibatan artis dalam kerja amal bukan perkara baru, Faizal Tahir tetap optimis biarpun segelintir masyarakat beranggapan ia sekadar untuk meraih populariti.
So, pada saya tak ada masalah kalau orang kata mungkin dia buat tu nak meraih populariti ke apa ke. Tapi pada saya kalau saya meraih populariti untuk mengajar orang, lebih ramai orang buat kebaikan, saya rasa itu satu usaha saya lah untuk mengajar orang membuat kebaikan. Sementara itu, Pengetua Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih berkata program seperti ini merupakan satu peluang yang baik untuk anak-anak fitrah jalinan kasih mendekati masyarakat. Melalui program seumpama ini juga katanya mampu membuka mata masyarakat serta memberi semangat kepada anak-anak bukti mereka tidak disisihkan. Bagi saya ini satu peluang yang baik untuk anak-anak mendekati masyarakat dan juga pihak seni untuk bersama-sama kita berada di sebuah sekolah dan dalam situasi yang menggembirakan. Dengan keseronokan program ini saya percaya akan membuka mata pelbagai pihak lagi di luar sana untuk dapat bersama-sama dengan Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih dalam membagaikan aktiviti bersama dengan anak-anak Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih. Pada majlis itu, bukan sahaja Faizal Tahir membuat persembahan, bahkan anak-anak fitrah jalinan kasih juga turut tidak ketinggalan menghiburkan artis berkenaan. Persembahan anak-anak berkenaan adalah sebagai buah tangan tanda terima kasih buat tetamu yang sudi meraihkan mereka. Nurul Diana Muhammad Sani melaporkan untuk Berita RTM. Nasional 8 berakhir di sini dan visual sekitar program Rock Solid Pink Walk and Run 2017 anjuran pergerakan Puteri UMNO sempena kempen hentikan eksploitasi seksual terhadap kanak-kanak di Kuala Lumpur menutup paparan. Baiklah, dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia.